Okey, ini kita cakap untuk masa akan datang lah. Ada tak possibility Yusof Azmi akan bertanding? Mungkin pada PRU 16? Saya berdoa supaya tidak saya masuk dalam dunia ini. Daripada PRU yang ke-13, 14, 15. Ni dah 15 lah. 13, 14, 13 saya tidak pernah dicadangkan sebagai calon. 14 dah pernah dicadangkan. PRU 15 paling ada 2 parti lah yang cadangkan untuk calon. Tapi saya tidak pernah berminat kerana satu, untuk menjadi calon ini saya tahu saya memerlukan duit yang sangat banyak. Dan sumber saya adalah sumber perniagaan yang kecil. Jadi saya tidak mahu duduk dalam dunia politik ini dengan saya berurus niaga dalam politik. Sebab saya ada keperluan. Saya ada benda-benda yang perlu ditanggung. Saya ada organisasi saya. Dan saya tidak ada sebarang sponsor. Melainkan sahabat-sahabat kawan-kawan saya bantu untuk event dan sebagainya ada. Tapi namun untuk orang fund saya, untuk totally untuk saya masuk dalam politik ni, untuk politik ada. Memang 2 calon yang nak letak saya sebagai calon ni nak fund. Tapi kerana saya tahu saya ada perkara yang tak boleh saya buat. Saya ada sebab kenapa saya tidak akan masuk dalam dunia politik, kerana saya juga nak beritahu orang yang masuk dalam politik ni, pastikan kau ada duit. Kamu kena ada duit. Kamu sentiasa ada perniagaan ataupun sumber yang di mana memang kamu boleh, kalau duduk dalam politik pun memang kamu tak ada masalah. Maksudnya kamu tidak akan berurus niaga, tak ada ambil percentage. Sebab apa? Contoh yang kalau macam saya, kalau saya masuk dalam dunia politik, saya khawatir juga saya mungkin boleh menjadi perkara yang sama. Kenapa? Kerana saya ada overhead, keperluan yang memang saya kena sustain. Saya tidak boleh untuk masuk dalam politik. Tapi tidak tahulah kalau perniagaan saya beransur pulih dengan baik, pada PRU yang akan datang, kemungkinan insya-Allah sebenarnya bukan saya nak jadi calon. Saya nak menjadi pemimpin kepada calon-calon. Kerana apa? Kerana lebih baik saya tidak menduduk pada tempat yang besar daripada saya sekadar menjadi orang yang berkongsi pengalaman dan juga berkongsi ilmu yang di mana guidekan mereka supaya mungkin menjadi one of a NGO yang akan try to consult all the politician. Saya punya cita-cita begitu. Jadi saya tidak tarikat, saya tidak ada perlu nak fikir kalau orang tak bagi duit daripada kementerian pun saya tak payah nak bising sebab saya bukan politik. Jadi saya selesa dengan apa yang saya ada ini. Cuma mungkin semua pelik kenapa kali ini saya bersungguh-sungguh. Memang saya akan bersungguh-sungguh dan saya akan turun padang. Dan saya buka ruang kepada semua, mana-mana parti sanggup untuk jemput saya dan untuk komen. Bukan santai-santai talk ni tau. Duduk atas pentas kita akan tanya apa you nak, apa yang sebenarnya you nak cuba buat dekat kampung ni, kita nak tanya. Dan kita terus tanya dengan rakyat, apa yang rakyat nak, sebut saja satu. Ini rakyat nak, you jangan sebut lagi benda yang you nak buat. Ni rakyat nak, you nak buat tak? You nak usahakan? Ini kita akan buat. Kita akan menjadi penganalisa kepada semua calon-calon yang ada di parti. Jadi come with us. InsyaAllah kita akan sentiasa almost welcome untuk kamu menjadi orang yang dekat dengan kita dan kita boleh buat kerjasama, insyaAllah. Dan sebenarnya tidak ada perkara lain Saya memang nak melihat negara makmur, rakyat terbela. Ni nak tengok. Saya sebenarnya tak mampu bila orang tanya saya nak makan, boleh tak beras RM20? Minta saya RM20 je. Tengah malam, kadang-kadang Allah, kita sedih. Kenapa masih lagi ada orang nak minta RM20 nak makan? Kenapa orang masih lagi nak minta? Kenapa benda ni? Saya nak beritahu kerana hari ini ramai rakyat yang sedang hilang punca pendapatan. Ramai rakyat yang sedang tak ada duit. Ramai rakyat yang dalam keadaan hari ini perlu nak dibela. Ada rakyat yang di mana suami tinggal yang dalam keadaan mengandung, dalam keadaan lahir anak, suami tak ada kat sebelah, yang tidak terbela, yang perlu mendapat pembelaan, yang dalam keadaan anak baru lahir, anak yang kecil-kecil yang masih ada abang kakaknya pun dah baru ada 4 orang lagi. Bayangkan siapa yang nak membela nasib-nasib ibu-ibu tunggal ini? Siapa yang nak membela nasib-nasib orang-orang yang suaminya baru kematian? Siapa yang nak membela yang di mana suaminya ada kematian, dia tak ada anak, anaknya pun tak ada? Siapa nak bela ini? Hanya kita menyerahkan kepada JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat. Apa usaha kita sebagai rakyat? Apa usaha kita sebagai calon? Apa usaha kita sebagai wakil rakyat? Sebab itu kita jangan benarkan lagi ada orang miskin yang masih duduk bawah pokok pisang. Ini bukan bercakap soal gelandangan. Gelandangan saya tahu, saya pernah survey, saya dah buat daripada tahun 2013 lagi. Mereka memilih untuk hidup sebagai gelandangan. Tapi orang-orang miskin, orang-orang susah, khusus juga kepada saya, pernah melalui proses itu,
bukan kami pilih untuk hidup dalam keadaan begitu, melainkan Allah datang uji kepada kita. Jadi apakah peranan orang-orang yang ada ini yang mampu untuk bantu mereka? Jadi untuk slot yang ini, saya minta kepada semua rakyat Malaysia, kita akan teruskan dengan ini, dan insyaAllah sila jemput saya, mana-mana kempen saya akan turun, dan saya akan datang dengan badan uniform saya, dengan jentera kita. Adalah tujuan kita nak tanya terus. Biasanya wakil rakyat ni calon, dia duduk atas pentas, tak ada orang nak tanya dia. Dia cakap, dia nak orang sorak. Takbir! Hidup, hidup! Hidup, hidup! Hidup Azhar! Hidup Azhar! Macam tu. Hidup Azhar! Macam tu. Dia nak orang puji dia. Dia nak orang sokong dia. Dia nak orang lambung dia. Kita tak perlukan pemimpin macam ni. Kita tak nak calon-calon macam ni. Kita tak nak calon yang kamu tahu dia ni kalau aku jadi pemerintah, aku akan bangunkan. Bukan macam dia, penipu dia cakap pasal orang. Ini kita tak nak calon-calon yang bercakap buruk pasal orang. Kita tak nak calon yang naik atas pentas nak meraih sokongan. Naik atas pentas nak orang puji dia, nak orang viralkan dia. Kita tak nak calon-calon yang macam ni. Kita tak nak calon yang naik atas pentas cerita buruk tentang aib parti yang lain. Cerita buruk tentang aib individu dalam parti ni. Cerita aib tentang individu dalam parti. Kita tak nak calon yang macam ni. Kita nak calon yang naik atas pentas. Tuan-tuan, berikan saya ruang. Berikan saya peluang, tuan-tuan, untuk saya hemat untuk dengan tuan-tuan, dan tuan-tuan bersama dengan saya, kita hemat bersama. Dan berilah ruang kepada saya, tuan-tuan, untuk kita sama-sama tengok apa masalah dekat kampung ini yang kita sama-sama buat dan betulkan. Kita nak pemimpin yang macam ni. Kita nak pemimpin yang berjiwa hati yang sangat lembut, yang sangat prihatin kepada orang-orang susah. Jadi insya-Allah nantikan kita akan turun Padang. Saya akan turun di insya-Allah di Selayang, di Kuala Langat. Saya akan turun di Kota Melaka. Saya akan turun di Alus Tak, Kedah buat masa ini. InsyaAllah kepada semua keluarga masyarakat yang berada di Selayang, yang berada di Kota Melaka, yang berada di Alus Tak, Kedah, yang berada di Kuala Langat, nantikan saya bersama dengan Tok Ki dan rakan-rakan perjuangan. Kita akan turun Padang, kita bersama-sama dengan anda. Kita dengar keluhan dan aduan, dan kita akan mencari solusi supaya wakil rakyat ni kita tarik telinga dia kalau dia tak buat kerja, insya-Allah. Okey? Kalau macam calon dan parti yang tuan pilih tu kalah di PRU 15, apa harapan tuan untuk parti yang naik, yang jadi kerajaan kita? Kalau calon yang saya minta, yang saya cadangkan tu tidak berjaya, itu bukan rezeki dan mungkin ada sebab yang Allah tak benarkan, dan maka kena redha. Maka harapan saya kepada orang-orang yang menerajui, saya sebut semua kan tadi, maksudnya diorang-diorang pun saya sokong. Tetapi kalau itulah kriteria yang kita nak, jadi calon yang memang bantulah rakyat, betul-betul lah tolong rakyat, betul-betul lah tolong mereka yang dalam keadaan susah, betul-betul lah bangunkan satu-satu kampung, betul-betul lah bantukan satu-satu bandar, bantulah mereka. Ini saya nak, harapan saya tidak mahu lain. Saya hanya nak bangunkan rakyat, bantu rakyat dalam kemiskinan, naikkan perumahan kos sara rendah, mampu milik yang di mana kerajaan bagi sewa beli kepada rakyat. Itu saja. Kos barang semakin menurun, lawan semua kata-kata ni, isytihar perang pada mereka, aturkan agensi-agensi peribatan sama untuk pergi tutup kilang-kilang yang telah menipu kita sekian lama, pembekal pengeluar yang selama ini. Itu saja. Perkara yang pertama saya minta apa? Membangunkan rakyat. Number one is bangunkan rakyat. Bangunkan rakyat buat apa? Bukan kejut dia bangun tidur. Bangunkan rakyat tu nak suruh mereka cari solution untuk mereka ada peluang pekerjaan, peluang perniagaan. Bangunkan rakyat. Yang kedua, saya nak pastikan orang-orang miskin, orang-orang istimewa, orang-orang OKU, orang-orang kehilangan suami balu, janda, ibu tunggal, mereka-mereka yang tak ada punca pendapatan ini dibela oleh pihak agensi-agensi zakat dan Baitul Mal. Ini saya nak. Yang ketiga, saya nak kos perumahan secara rendah yang dibiayai oleh kerajaan dan dijadikan loan antara kerajaan dengan rakyat sebagai sewa beli. Sekiranya rakyat tak bayar 6 bulan, tarik balik. Tukar kepada orang lain macam rumah PPR. Tapi berilah kepada orang, janganlah bagi rakyat buat pinjaman dengan bank. Sebab memang rumah itu atas orang Melayu saja boleh beli. Tapi dah lepas 2 tahun, orang Melayu masih tak dapat beli kerana buat loan tak lepas. Kadang-kadang susah adik-beradik nak buat 1-2 penama. Sebab mereka pun nak kahwin. Mereka pun ada isteri. Kadang-kadang satu rumah sampai 2-3 penama. Itu yang kadang-kadang tidak jadi beli rumah, menyewa sampai tua. Sebab itu saya nampak ini kerajaan kena bagi tu kos perumahan secara rendah, biaya bil kos sebagai loan. Begitu juga dengan yang keempat,
Saya minta kepada kerajaan supaya menjadi calon yang betul-betul ada integriti dalam menghapuskan harga-harga barang ni yang meningkat mendadak. Lawan mereka, pergi serang tempat mereka, dapatkan perintah mahkamah, tutup, seal the place, supaya dia tak berani untuk lawan kerajaan. Sekarang dia dah berani. You tak nak beli dengan saya, you punya pasal lah, you tak payah belilah. Subhanallah, belagaknya. Kenapa jadi macam ni? Kerana kerajaan sini kurang nak tegur, kerajaan sini kurang nak marah. Tak boleh, macam mana nak marah, Tin? Sebab people come as a minister, kadang-kadang they come to have to collect, just for collecting a few maksudnya macam sedikit imbuhan ataupun percentage. Maka macam mana nak bersuara kalau kita dah ambil sponsorship? Faham tak maksud saya? Jadi inilah bermasalah. Kita kena very clear. Walaupun kau sponsor aku punya event, kau sponsor aku punya ni, but this is not true. Ini tak boleh, ikut legal tak betul. Jangan kerana kau bantu aku, kau nak suruh aku buat benda yang haram. Nak kena ada macam ni mentality. Jadi itulah saya punya pandangan. Saya nak kerajaan 4 benda saya dah sebut tadi. Komen Tuan untuk setengah parti-parti ni yang mulut manis, tabur macam-macam manifesto, sampai kan ada yang tunggang agama pun ada. Pertama, saya nak sebut penunggang agama, semua orang penunggang agama. Saya pun penunggang agama. Sebab tanpa agama kita nak tunggang apa? Bezanya kita bertunggangkan agama tu ke arah mana? Arah kebaikan atau keburukan. Jadi sebenarnya semua orang menunggang. Cuma perbezaannya sejauh mana iman dalam mengatasi kita sebagai orang yang menunggang agama. Sebab kita memang pandu ikut agama. Yang kedua pula tentang janji manis. Ini yang saya sebut tadi. Saya tidak benarkan seorang pun calon bebas yang bercakap soal tawaran, manifesto. Ini saya tak benarkan. Kenapa saya tak benarkan? Inilah punca-punca engkau tidak dapat menunaikan janji. Kenapa? Kerana engkau telah melebihi Tuhan. Engkau lebih lagi pada Allah. Bila engkau lebih pada Allah, maka Allah tak bagi pada engkau. Jadi nak jadikan cerita adalah janganlah engkau berjanji mengikut apa yang kau rasa. Sebab itu orang yang janji manis ni, saya tidak salahkan dia, Tin. Mungkin dia nampak ini metod yang boleh dipakai untuk menang. Please, jangan begitu dalam mempengaruhi masyarakat. Engkau tahu, menang ni tak ada apa. Yang paling penting adalah orang yang menang dan melaksanakan kerja-kerja untuk rakyat. Itu penting. InsyaAllah, kepada semua orang-orang muda, kepada semua masyarakat di negara kita, kepada warga emas, kepada orang-orang yang baru habis graduate, orang baru habis SPM sebagainya, saya mengharapkan anda semua, kita sama-sama selamatkan negara kita. Kita kena selamatkan negara kita. Walaupun saya ni meletakkan wajah saya di hadapan anda semua yang di mana tak pernah lagi, no track record saya bercakap pasal politik. Melainkan saya marah satu-satu individu dalam politik. Tapi kali ini saya bercakap, dan tujuan saya bercakap ini adalah sudah masanya. Sudah masanya, dan insya-Allah tunggulah saya. Saya akan listkan 14 tempat yang di mana menjadi calon yang saya sokong. Saya sokong dan saya akan beritahu kepada anda semua. Kerana apa? Bagi saya, kalau dia kalah pun dia menang, itu soal lain. Tapi yang pasti kita tahu dia sudah berjanji yang dia bukan buat kerja berdasarkan apa yang dia nak buat, tapi dia dengar apa aduan yang dia terima. Ini paling the best way lah. Maksudnya the ecosystem yang ada tu dia buat tu, dia bantu berdasarkan aduan. Jadi itu sangat penting. Maksudnya macam ni, bila awak komplain pada saya buat berdasarkan aduan awak, itu lebih genuine daripada saya buat shot sendiri, buat tak tahu apa buat. Tapi pada masa yang sama, sekiranya mendapat jawatan sebagai menteri, duduk dalam satu-satu agensi tu, dalam kementerian tu ada banyak agensi. Pilih macam mana nak build up for the agency punya society dan juga dia punya contribution kepada dia punya staff. Agensi ni dia ada staff. How you want to contribute dengan menggunakan agensi yang ada? Sama ada dua membership ke, perniagaan apa kecil-kecilan yang menyebabkan semua you punya members dalam agensi dapat benefit and allowance. Jadi insya-Allah saya terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa untuk terus bersama dengan saya. Stay tune. Stay tune lah. Dia orang ajar saya dah. Stay tune. Sentiasa bersama dengan saya sampai ke hari pilihan raya. Dan sila mendapat laporan masa ke semasa melalui story FB saya, di IG, di semua saluran sosial media yang ada, supaya anda mendapat maklumat yang tepat tentang keberadaan saya. Jadi insya-Allah Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum.